Maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika dia sedang berdoa di dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan yang tercela. Lalu Tuhan memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan, kisah Nabi Allah Yunus AS ni merupakan kisah, saya ingat kisah yang terkenal lah. Semua orang tahu dah. Bila kata kisah Nabi Allah Yunus, iaitu kisah Nabi Allah Yunus yang ditelan oleh ikan nun, no? ikan yang besar lah. Haut ni ikan jenis ikan besar, ikan pauk, ikan jenis kategori ikan besar. Ya, ikan besar. Yang tak apa lagi yang tu lagi. Contoh tak. Baik, maka dia ditelan hidup oleh ikan haut, ikan besar. Sebab dalam hadis Nabi katakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusallina ala muallimin nas bil khair. Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya serta para penduduk langit dan bumi, serta sehinggakan hatta namlah fi juhriha, sehinggakan semut di dalam sarang mereka, wa hatta al-hut, dan sehinggakan ikan yang besar-besar, ikan paus di dalam dasar laut, la yusalluna ala muallimin nas bil khair. Semuanya itu mendoakan kepada orang yang sentiasa mengajak orang untuk buat baik, ataupun orang muallimin nas bil khair, orang yang mengajak orang dengan baik. Maka orang-orang yang rajin ataupun orang yang senantiasa memberi panduan kepada orang, mengajak orang dalam bidang apa-apa yang baiklah, maka kata Nabi, Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, sehinggakan para semut di dalam lubang mereka, sehinggakan ikan paus dalam dasar laut, semuanya mendoakan orang begini. Jadi haud, saya nak perkataan haud tadi tu. Sebab ayat ni sebut wala takun ka sahibil haud iznada wa huwa makzum. Jangan kamu jadi seperti mana sahibul haud, orang yang ditelan oleh ikan paus itu ketika mana dia berlalu dalam keadaan dia marah. Ayat ni diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad agar jangan jadi macam Nabi Yunus dulu. Adakah bermaksud Nabi Yunus salah dan berdosa? Nabi Yunus Nabi, cuma dalam bab itu Allah telah pun berikan pengajaran kepada baginda. Itu saja. Tapi Allah pesan kepada Rasulullah, jangan tinggalkan kaum dalam keadaan marah. Apa isu dia? Isu dia Nabi Yunus telah pun dakwah kepada kaum dia. Kemudian kaum dia tak mau dengar. Kemudian dia tinggalkan kaum dia dalam keadaan marah. Itu yang kata wahwa makzum, dalam keadaan dia marah. Jadi Allah tak bagi tinggalkan kerja dalam keadaan begitu. Tak boleh, kena sudahkan. Hidayah milik Allah. Usaha, ikhtiar milik kita. Kita usaha, tapi hidayah milik Allah. Jadi bila Nabi Yunus tinggalkan begitu, maka Allah beri sedikit pengajaran kepada Nabi Yunus. Itu sebab tu kata Allah dalam ayat tadi, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Kalau dia tak dapat rahmat Tuhan, nescaya dia akan tercampak ke lembah yang tandus. Baik. Para ahli tafsir mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus AS kepada penduduk Nainui, ataupun setengah buku dia terjemah kata Ninawa kan. Dalam fiqh sirah Syekh Al-Ghazali dia sebut cerita bahasa ni. Yang Rasulullah SAW balik daripada Taif dalam keadaan lemah, datang seorang lelaki tu kan, Ahdas tu, bagi kat Nabi kurma tu. Dia daripada Ninawa kan. Kan Nabi kata, adakah itu kampung Yunus? Maka Ahdas tu kata, macam mana awak tahu? Maka kata Nabi SAW, Yunus adalah saudara aku, dia ialah Rasul sama macam aku. Maka ada cium tangan Nabi kan. Ada kisah tu dalam fiqh sirah Syekh Al-Ghazali. Maka ada sebut Ninawa, ada sebut Nainui, dan daerah Al-Muwassil. Baik. Dia menyuruh penduduk Ninawa ni ataupun Nainui ni, menyuruh mereka kepada Allah. Namun mereka mendustainya dan mereka tetap dalam keadaan kekafiran dan keingkaran mereka. Setelah hal itu berlangsung lama, maka Yunus pergi dari tengah-tengah mereka seraya mengancam mereka akan datangnya azab setelah 3 hari lagi. Baik.
Ibn Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan beberapa ulama salaf dan khalaf yang lain berkata, setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan mereka benar-benar menyaksikan akan datangnya azab itu, ternyata Allah membangkitkan dalam hati mereka untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Mereka menyesali terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yunus. Lalu mereka pun menghadap kepada Allah, bertaubat, menundukkan diri kepada Allah. Bukan sahaja mereka, lelaki, perempuan, anak-anak kecil maupun orang tua, semuanya menyesali kesalahan mereka. Bahkan semua binatang ternak, kerbau, lembu, kambing, unta dan binatang-binatang yang lain ikut merintih, meraung dan menangis seakan-akan mereka memelas, memohon kepada Allah agar kiranya diampunkanlah dosa mereka. Ini dalam syarah lah. Nanti kita akan pergi lebih detail lah. Tapi ala kulli hal, yang saya baca tadi dia rangkap itu, dia nak bagi tahu whole story, pandangan sarwa. Nabi Yunus dah dakwah kaum dia tak mau dengar. Akhirnya Nabi Yunus kata, tak apalah, tak mau dengar, sudahlah. Tapi wahwa makzum, pi dalam keadaan yang marah. Ya. Adakah bila azab itu sampai, Allah akan signalkan rasulnya, para mursalin keluar dulu. Seperti mana Allah hantar malaikat pergi jumpa dengan Nabi Lut, kita bincang sebelum ni kan, suruh keluar. Sebab kata malaikat, azab akan kena kepada kaum ini pada waktu subuh. Kan, alaysa subha qarib, bukankah subuh dah dekat? Keluar cepat. Ya. Banyak berlaku begitu. Dalam konteks umat Nabi Yunus ni pun sama, tapi Nabi Yunus keluar dulu dan keluar dalam keadaan marah dan tinggal. Isu dia yang tu. Tapi tuan-tuan, menarik kisah Nabi Yunus ni, dia boleh jadi satu silibus motivasi yang sangat berkesan, yang sangat menarik. Kita akan tengok bagaimana Allah buat bila mana Nabi Yunus setelah pun berlalu pi dalam keadaan marah, apa jadi kat kaum dia? Kaum dia tiba-tiba berubah. Allah campakkan hidayah kepada kaum dia. Baik, kita tengok lagi macam mana. Baik. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai apakah iman mereka dalam keadaan sebegitu bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan akhirat sehingga boleh menyelamatkan mereka dari azab akhirat sebagaimana ia telah menyelamatkan mereka daripada azab dunia. Maka jawapannya ialah iman mereka itu bermanfaat, wallahu alam. Contoh dia yang ni. Kata Ibnu Katsir, persoalan yang ditimbulkan oleh para ulama sirah ialah apakah iman mereka itu dikira worthy, bernilai, ada harga. Sebab bila mana Nabi Yunus dah berlalu, azab akan sampai kepada mereka. Dan dalam tafsir sebut, mereka dah melihat kepulan awal. Pokok hujan dah gelap dah naik, dia nampak dah. Maka mereka jadi takut. Dan ketika itulah iman mula sampai kepada jiwa mereka. Maka kata Ibnu Katsir, dibincang oleh para ulama, adakah iman jenis macam ni dikira bernilai? Sebab dia dah tengok dah, baru dia takut dan bertaubat. Maka kata dia, para ulama memberi kesimpulan, ya, bermanfaat. Unless kalau ada hadis. Kalau ada hadis yang mengatakan, contohnya hadis dalam Quran lah, kalau ada dalil lah. Contohnya bila dikatakan bila naik matahari daripada barat, ataupun bila mana nyawa dah atas pada qarah-qarah dah tak terima dah atas pada tu lagi. So itu okey. Walaupun dia dah nampak semua dah, tapi tak terima dah. Macam Fir'aun, bila mana nyawa dah ada di qarah-qarah, dah di hujung dah, dia beriman, dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun, tapi dah tak bernilai dah pada masa tu kan. Jadi tapi dalam konteks ini, bila dia takut dengan azab yang nak sampai itu, maka dia beriman dan berubah. Dan kata ulama, yes, masih diterima iman itu. Sebab itu azab itu tak kena pada mereka. Tak kena pada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan kami utuskan Nabi Yunus kepada 100,000 orang dan lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Maksudnya bukanlah Allah hantar Nabi Yunus dakwah terus dia beriman, tidak. Depa tak beriman dulu, depa tolak Nabi Yunus. Nabi Yunus pun telah berdakwah, depa tak mau dengar juga. Maka akhirnya Nabi Yunus tarik gear reverse, tinggalkan depa, naik kapal. Sekali kita cerita yang tu.
Masa itulah mereka tengok ancaman azab dan mereka beriman. Ulama bincang, adakah 100,000 itu setuju dah? 100,000 berapa? Yang tu kita tak ni lah tuan-tuan, dia perbahasan ni panjang lah. Ada sebut 100,000, 30,000. Ada sebut 130,000. Ada kata 170,000. Banyaklah itu. Saya ingat tak payah bincang lah, itu panjang. Pasal dia sebut pasal jumlah bilangan saja. Baik. Okey. Setelah Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kerana perbuatan mereka, maka baginda naik kapal laut. Ini cerita dia. Bila Nabi Yunus telah memperingatkan kaum dia, dakwah kepada kaum dia, tak mau dengar juga, maka Nabi Yunus geram, marah dengan kaum dia. Maka Nabi Yunus pun tinggalkan posisi. Lepas tu Islam cukup larang tinggalkan posisi ni. Tengok dalam kisah perang Uhud apa jadi. Bila pemanah-pemanah di atas bukit, tinggalkan posisi apa jadi. Posisi tak boleh tinggal. Melainkan ada keperluan lah. Maka bila Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum dia, dia naik kapal laut. Lalu berlayarlah dengan kapal yang mengangkut para penumpang yang lain dan kapal itu telah melebihi had maksimum. Ini berat. Sehingga kapal menjadi terumbang-ambing dan hampir tenggelam. Baik. Menurut ahli tafsir, melihat keadaan kapal yang terumbang-ambing dan hampir tenggelam itu, mereka saling bermusyawarah. Dalam bila ada kapal dah teruk dah kena pukul ribut lagu tu ya, maka dia berbincang sama-sama depa. Apa kita patut buat? Lalu mereka mencari penyelesaian untuk mengurangkan beban kapal hingga diputuskan dengan jalan pengundian. Barang siapa yang memperoleh undian itu, maka dia akan dilemparkan dari kapal untuk mengurangkan buatan. Undian pun dilakukan dan ternyata undian itu jatuh kepada nama Nabi Yunus. Ini kerana yang keluar nama Nabi Yunus. Maka mereka membatalkan undian itu. Lalu mereka mengulanginya, keluar juga nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali. Dan masih tetap nama Nabi Yunus. Maksudnya dia cabut undi. Tapi ni ada 2 versi. Satu versi kata sebab muatan ni. Satu versi kita bukan sebab muatan, sebab kepercayaan zaman tu. Kalau dah ribut teruk sangat, kena korban seorang. Jadi apa pun cabut undi. Bila cabut undi, naik nama Nabi Yunus. Dia pun tengok, orang tua ni nampak soleh, nampak baik kan. Takkan kita nak limpak dia dalam laut. Laut yang tengah bergelora ni. Cabut balik cabut balik. Cabut. Naik nama dia juga. Tak gambar kita dulu. Cabut lain. Naik nama dia juga. Pasal tu sebenarnya tuan-tuan, cabut ni tak boleh. Ingat tak dulu kita ada Ismail Istiqarah kan, orang rojak kita kan. Nak Ismail Istiqarah, ambil nama bawah saja dah. Pilih perempuan kan, nak pilih suami kan. Lepas tu semayang Istiqarah. Lepas habis bayang, cabut lah. Kan? Tak boleh. Kita cabut lagi. Alamak, aku tak mau suka ni. Tak boleh bawah semayang kali lagi. Cabut tak boleh. Istiqarah ni, lepas kita istiqarah, kita leave it to Allah. Allah akan mudahkan jalan orang yang jodoh kita, ataupun jalan yang kita nak lah. Dan Allah akan tutup pintu-pintu jalan yang tak sesuai dengan kita. Satu lagi orang suka buat apa? Garpu tala. Yang buka niat, aku nak jawapan apa? Buka, tak, penunjuk ayat pertama, itulah Allah sedang bercakap dengan kamu. Allah tak. Tak boleh tuan-tuan. Ini banyak ni penyakit akidah moden ni sedang berleluasa sekarang ni. Orang dia mereka-reka amalan, mereka-reka fadilat, mereka-reka banyak benda yang kita bina besar ni. Yang jadi masalah besar sekarang macam tu. Kadang-kadang minta maaf sebut pakar-pakar motivasi pun kadang-kadang dia main sebut dia. Buka Quran, buka surat pertama yang Allah takdirkan baca. Dia pakai persoalan takdir. Bila pakai persoalan takdir, maka orang pun alamak dah kata apa? Dia kata balik, habis itu adakah benda yang di luar kuasa Allah? Semua dalam kuasa Allah. Maka bila Allah takdirkan hang baca ayat tu, maknanya memang macam itulah. Memang Allah nak hang baca. Memang itulah yang Allah nak hang dengar. Allah. Kita pun dengar boleh percaya lah tuan-tuan. Kita buka-buka, tak tangan. Allah suruh aku buat macam ni rupanya. Tuan-tuan, benda tu berleluasa sekarang dalam masyarakat dan orang mudah beli. Bahkan di dalam zaman media sosial, tuan-tuan, saya duduk lalu kat saya, duduk tengok macam-macam benda orang ajak buat. Ajak sedekahkan bacaan kepada diri sendiri. Bacalah Quran dan ajak. Niat pula sekali-sekali ada bacaan pula. Kemudian, okey, aku hadiahkan pahala bacaan ini kepada diriku sendiri. Ajak. Betul?
saya ijazahkan amalan ini. Saya tengok sendiri video-video macam tu. Tu sebut kat mereka punya live kan. Saya ijazahkan amalan ini. Siapa yang nak terima ijazah itu, komen. Orang pun buka komen. Saya terima ijazah ini. Mai mana ijazah terima kau komen ni? Dia jadi lagu tu lah ni tuan-tuan. Ya? Dia jadi lagu tu. Macam-macam ni. Nah, orang dah makin jauh. Dia jadi fitnah lagi besar bila orang makin tidak tahu agama tapi sangat berkehendakkan kepada agama tapi tak pergi kepada saudara yang betul. Maka akhirnya agama jadi rosak. Ya? Kalau kita tak kontrol daripada sekarang, tak curb daripada sekarang, saya ingat lagi 5 tahun, 10 tahun lagi macam-macam akan jadi tuan-tuan. Lagi macam-macam akan jadi. Risau kita tengok. Risau kita tengok. Masing-masing merasa berhak, masing-masing merasa boleh mengulah. Ini pun penyakit juga, penyakit boleh mengulah ni. Dia rasa dia berhak mengulah, dia boleh mengulah. Jadi dia macam itulah. Ya, baik, sambung. Maka bila dah cabut undi ni, nama Nabi Yunus juga akhirnya depa buang. Nabi Yunus kata tak apalah. Dah 3 kali nama aku, maksud memang Allah nak aku jugalah. Allah nak aku juga, maka dia fahamlah ini mungkin aturan Allah memang nak aku. Ini teguran daripada Allah, maka dia redha dan dia terjun. Bila dia terjun, sebut dalam ni, ketika Nabi Yunus dicampakkan ke dalam laut, lalu Allah mengutuskan ikan besar dari laut yang hijau untuk menelannya. Atas perintah Allah, ikan itu tidak memakan daging Yunus dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Ikan itu pun membawanya berenang mengharungi lautan. Ini ikan tu telan Nabi Yunus lah, bahasa mudah dia. Ikan yang besar itu telan Nabi Yunus dan masuk dalam lautan. Ada kaul yang mengatakan ikan yang telan Nabi Yunus tu, ikan tu pula ditelan. Maksudnya hidup atas hidup atas hidup. Mai mana cerita ni? Cerita tafsir ayat surah Yunus, kisah Yunus. Bila Nabi Yunus kata fanada fi zulumat, kata Allah, bila mana dia berdoa kepada Allah di dalam darkness, dalam kegelapan zulumat. Maka ulama kata, kenapa zulumat ini jamak? Kerana bukan satu kegelapan, tapi ada 3 kegelapan. Kegelapan dasar laut, kegelapan dalam perut ikan, dan another ikan. Satu pendapat. Pendapat yang kedua kata kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan dasar laut. Perut ikan, 3. Sebab ikan paus dia berenang 2,500 meter. Betul tak? Itu area dia, 2,500 meter. Dia ada bawah pada tu lagi, header zone, blind zone, yang mana ikan dalam tu semua buta-buta, bukan buta, mata dia tak function, jadi dia pakai wifi, Starlink ke apa tak tahu. Lah tengah heboh isu Starlink kan. Tapi ni saya tengok, contoh tengoklah Netflix punya National Geography yang apa, The Planet tu kan, The Ocean tu, bagus. Dia cerita pasal ikan-ikan yang rupanya ikan yang kita tahu less than 10% saja. Dia ada 90% lagi hidupan laut yang kita tak tahu. Kan bentuk dia, kewujudan dia, fungsi dia, bagaimana dia. Oh, tuan-tuan, subhanallah. Besarnya kuasa Allah. Baik, ikan menyelam berenang 2,500, itu area dia. Dia boleh naik lah. Cuma yang dia selesa 2,500 bermaksud di situ matahari tak boleh tembus dah. Itu kegelapan. Kapal selam normal boleh selam berapa jauh? 300 meter ya, betul kan? 300 ke 450 meter. Cuma ada beberapa kapal selam Amerika yang pernah turun sampai 900, itu pun tak lama. Dalam rekod dunia, kapal selam yang paling dalam pernah selam kapal selam Rusia. Nama kapal selam tu K-278. Dia dibuat pada titanium. Saya tak tahulah macam mana bentuk dia, macam mana titanium semua tu saya tak tahulah. Saya tahu yang besi, yang metal yang terhebat, yang Wakanda Forever tu ya kan. Ini saya tak tahulah. Adalah orang fizik, orang kimia dia tahulah. Tapi K-278 kata tuan nak cari. Dia pernah pergi sampai limit 2,000 meter. Itu pun tak sampai ikan paus lagi. Ikan paus 2,500 meter. Itu pun yang kapal selam K-278 buat, itu pun diragui. Sebab standard kapal selam 300, 400 setengah tu ya. Tuan-tuan bayangkan 300, 2,000 setengah. Dalam dah, tak dalam lagi. Mariana Trench, berapa dalam dia? 11 kilometer. Maknanya 2,500 meter kapal ikan paus dah dalam dah.
11 kilometer The Mariana Trench, titik paling dalam yang pernah manusia sampai. Itu pun tuan-tuan baca sejarah Mariana Trench, bukan paling dalam lagi. Itu sebab kamera dengan manusia punya kemampuan tak boleh pergi dah sampai bawah pada tu. Sedangkan kata pengkaji boleh pergi bawah lagi, tapi kami tak mampu dah. Berapa dalam lagi? Nah, kita selam berapa meter ya, 2 meter, 3 meter ya kan. Punya jauh kita di atas. Kapal ikan poh yang 2,500 meter pun bawah lagi. Ya. Tuan, kuasa Allah, ya. Allahu Akbar. Saya tengok dokumentari di The Planet itu, Ocean, dia hidupan di laut tu, rasa macam besar kuasa Allah. Banyak ikan-ikan yang kita tak pernah tengok, hidupan yang kita tak pernah tengok, cara dia berinteraksi, cara dia bertindak. Dan yang hebatnya, bila diperturun ke kedalaman yang saya kata Hadal Zone dengan The Blind Zone tu, ikan-ikan kat situ Allah buat warna-warni. Ya? Allah buat dia warna-warni, ikan ni warna merah. Dan dia kelip-kelip. Dia macam lampu kereta macam tu lah, dia kelip cantik, panjang. Ada yang panjang, ada yang kelip-kelip-kelip, ada yang dia macam lampu belakang kereta Peugeot tu. Cantik lah, memang cantik. Tuan-tuan tengok lah. Jadi di dasar laut itu gelap, tapi warna tu cantik, berseri-seri, ni merah, ni biru, ni kuning. Allah Akbar, Allah buat indah. Ya? Indahnya Allah buat. No? Itu hidupan yang kita tak tercapai. Maknanya kita boleh dicapai oleh panca indera, tak mustahil, tapi tak tercapai lagi. Itu baru yang boleh dicapai oleh panca indera. Cuma tak capai lagi lah, jauh sangat. Ya? Bagaimana dengan hidupan yang tak tercapai oleh panca indera? Yang kedua, bagaimana pula dengan hidupan yang tak tercapai di akal? Itu tiga pula fasa dah. Jadi kerajaan Allah, kedaulatan kerajaan Allah terlalu besar dan agung. Terlalu besar dan agung. Ya? Jadi kalau begitu punya besar kerajaan Allah, kita ni siapa sangat? Besar mana sangat kebaikan kita ni? Ya? Itu satu. Ataupun besar mana sangat dosa kita ni sampai Allah tak boleh ampun. Allah heran sangat ke? Allah tak heran lah. Cuma kita tak minta ya. Ya? Allah tak heran pun dengan dosa kita. Allah boleh ampun sekelip mata. Ghafartu laka la ubali, kata Allah, aku boleh ampun sekelip mata tanpa aku peduli. Cuma isu dia, did you come to me or not? Amai ataupun tidak, tu saja. Sebab kekuasaan, kerajaan, kekayaan Allah Ghaniyun Hamid, terpuji, kaya, terlalu agung, tak heran pun. Tak besar mana pun kita ni. Cuma kita ni sombong ataupun tidak dengan Allah. Itu saja. Sebab tu bila Nabi Yunus duduk dalam perut ikan itu, disebut ini, sebut dalam ni kata apa? Ada yang menyatakan bahawa ikan besar itu yang menelan Nabi Yunus itu, dia juga ditelan oleh ikan yang lebih besar. Saya kata tadi tu. Baik. Para ahli tafsir mengatakan bahawa setelah Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama waktu yang menurut perkiraan secara normal diikutkan dia meninggal dunia dah. Yunus lalu cuba untuk menggerakkan anggota tubuhnya, ternyata dia masih bernyawa. Sehingga dia menyungkurkan wajahnya bersujud dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di satu tempat di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang bersujud di tempat sebegini." Yalah. Ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, Ja'far As-Sadiq mengatakan Nabi Yunus tinggal di situ selama dalam perut ikan selama 7 hari. Qatadah mengatakan Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari. Para ahli tafsir yang lain seperti Mujahid dan Imam Sya'bi mengatakan Nabi Yunus ditelan di waktu pagi dan muntah di waktu petang. Sa'id bin Abi Hasan dan Abdul Malik dan Abu Malik mengatakan bahawa Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya berapa lama. Itu saya suka Ibnu Katsir ni. Dia bagi semua option yang ada pada kita, dan benda tu jika tak melibatkan akidah, dia mungkin mencari akal, mencari adab, tapi dia tak mengganggu akidah, kuasa Allah boleh buat, maka dia senaraikan option yang ada dan dia kata wallahu taala a'lam. Dia pulangkan kebenaran itu kepada Allah. Ini manhaj iktidal. Yang dia adil. Dia tidak menyerang mana-mana yang lampau. Dia atas nama akademik. Baik. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan dan dibawa berenang mengharungi lautan, maksudnya Nabi ikan pun berenang lah kan, Yunus dalam tu, Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan yang lain. Dia dengar. Allah takdirkan Allah bagi dia dengar
semua hidupan-hidupan yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hadis yang saya baca awal tadi tu kan, semua makhluk bertasbih dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia mendengar mentasbih-tasbih telur ikan yang tidak terhingga, dan kepada Tuhan yang menumbuhkan biji-bijian. Dia semua tu dah ceritalah, dia dengar semua tu. Maka dia berdoa kepada Allah. Fanada fi zulumat, dia berdoa kepada Allah dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Ya? Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa pada Allah. Dan doa yang sama juga Nabi Muhammad SAW ajak para sahabat, yang doa itu sangat bagus. Tuan-tuan kalau nak doa kepada Allah, tuan-tuan mulakan dengan yang tu. La ilaha, bukanlah mulakan yang tu, mulakan dengan puji Allah, selawat pada Nabi, tapi jangan tinggal yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan tinggal sekali-kali yang tu. Pasal itu ada hadis. Nabi SAW kata, siapa yang mengungkapkan bacaan ini dalam ketika mana dia berdoa, Allah tidak akan mensia-siakan doa dia. Ada hadis. Semua saya tak ingat matan Arab dia. Dan hadis tu Nabi sebut kat para sahabat semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi sebut tak ada habis. Lepas tu ada seorang sahabat lain, dia mai tanya Nabi soalan, dia potong cakap. Maka Nabi jawab soalan orang tu. Maka Nabi tak ada cerita ayat apa. Maka lepas tu Nabi keluar berjalan balik. Maka sahabat ni dia ikut Nabi. Saya tak sampai di otak ni. Ada tapi saya takut silap. Sa'ad bin Abi Waqqas kot. Kalau bukan Muaz bin Jabal. Tapi saya takut saya tersilap, maka saya kata bukan. Saya tak pasti, tapi salah seorang sahabat Nabi. Itu hadis tu. Maka sahabat ni ikut Nabi, ikut pelan-pelan ni. Maka Nabi kali dia bertanya, hang ke? Pasal apa ikut? Maka dia kata, ya Rasulullah, tadi dia suruh cerita tak habis. Ayat apa tu? Yang Nabi kata, kalau kita sebut ayat itu, kita doa pula lepas tu, maka Allah takkan sia-siakan doa kita. Maka Nabi kata ayat tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi kita masukkan dalam doa kita, seorang-seorang makit tengah malam ataupun doalah bila pun nak rita ke apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru kita sebut doa kita. Nah, kita mengakui dosa kita dulu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, aku hamba yang zalim ya Allah. Kita mengaku dulu. Sebab tu kata Nabi, innal abda idza atarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Seseorang hamba itu bila mana dia mengiktiraf dosa dia, dia sedar diri dia ada dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, sekaligus Allah akan ampunkan dosa dia. Kita sedar diri, ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Tu kita duk zikir, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami bertaubat padamu ya Allah, wa raja'na ilallah, kami kembali padamu ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal atas tindakan kami yang lalu ya Allah. Kita zikir, kita sebut kan. Baik. Sambung no. Maka Nabi Yunus berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, Amr bin Maimun, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, disebut nama semua para ulama mengatakan bahawa keadaan gelap yang dimaksudkan itu ialah kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut dan kegelapan malam. Manakala Salim bin Abi Ja'ad berkata, ikan besar yang menelan Yunus itu juga ditelan oleh ikan yang lain yang lagi besar. Ini menyebabkan keadaan gelapnya itu menjadi 2 kali ganda, ditambah lagi kegelapan laut menjadi 3 kali ganda gelap. Itu zulumat. Gelap, gelap, gelap maknanya. Ya. Baik. Ada yang okey, jangan masuk lagi. Kenapa Allah perlu buat macam tu tuan-tuan? Allah takdirkan bukan kesudahan. Pelak Nabi Yunus ini dia dimasukkan dalam perut ikan yang besar di dalam dasar laut, dan ikan itu pula ditelan oleh ikan satu lagi pula dalam dasar laut. Dan fanada fi zulumat, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan kegelapan yang bersangatan. Dan Allah dengar doa dia. Ya. Allah dengar doa dia dan Allah selamatkan dia daripada kesusahan dia. Ya. Kata Allah, dia berdoa dalam kegelapan dan kami dengar doa dia, kami ampunkan dosa kami tunaikan permintaan dia, maafkan dia. Fanajainahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada duka cita dia.
Begitulah kita tuan-tuan dalam keadaan hidup ini. Kita rasa dalam keadaan yang sangat gelap dah, yang mustahil kita dapat selamat, mustahil kita dapat dibebaskan daripada belenggu masalah kita ini. Kita duduk dalam belenggu masalah yang sangat perit. Dibuang kerja ke, orang fitnah kita ke, sakit yang mustahil nak sembuh. Orang panggil apa? Terminally ill. Dah yang terminal dah tak tahu nak buat ke mana dah. Gelap yang bersangatan, gelap atas gelap atas gelap, mustahil dah. Tapi kata Allah, Nabi Yunus yang seorang-seorang tengah dalam dasar laut yang gelap itu pun dia doa, Allah dengar. Dan Allah waknai ikan itu, muntahkan dia di luar, selamatkan dia. Itulah kita pun, kalau kita berdoa kepada Allah, biar gelap macam mana pun masa depan kita, biar mustahil macam mana pun kesudahannya, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan dengar dan angkat kita, keluarkan kita daripada musibah kita itu, seperti mana Allah keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Itu maknanya. Ya. Cuma kita kena yakin kepada Allah, ya. Ya. Tuan-tuan cuba muhasabah balik dalam kehidupan kita hari ini. Berapa banyak dalam hidup kita ini Allah selamatkan kita, tuan-tuan. Berapa banyak kali dah. Kalau nak ikut dengan terpeleot kita ni, kesilapan kita ini, kelalaian kita ini, banyak kali dah kita patutnya kita dah kantui lama dah. Ya. Tapi berapa kali Allah tutup? Pasal tak? Saya pun ada pengalaman tu, tapi saya yakin semua manusia ada pengalaman itu. Berapa kali dah Allah tutup dan selamatkan kita, keluarkan kita. Berapa kali dah perjalanan kita hidup ini jadi smooth dan mudah, kerana Allah yang lorongkan jalan itu bagi mudah untuk kita. Dalam keadaan kadang tu kita tak minta pun. Bayangkan kalau kita minta, lagi Allah bagi. Nah, itu dah tuan-tuan. Banyak kali. Saya suka bagi contoh mudah. Kita naik kereta balik kerja, kadang-kadang kita mengelamun balik kereta. Sedap-sedap sampai rumah. Bila kita konak, bila kita elok motor, kita duduk mengelamun kan. Memanglah orang sains dia akan kata muscle memory and so on. Tapi siapa yang menjaga kita sepanjang perjalanan itu? Naik motor, kadang duduk menyanyi. Aku sampai dah. Kita kono, kita sedap, antara sedap dengan tak sedap kan. Kita duduk mengalami kadang-kadang letih kan. Allah menjaga kita, tuan-tuan. Itu contoh yang simple lah. Nah, tak usah kita contoh yang lagi besar lah dalam kehidupan kita ni. Kita kehidupan kita yang terdedah dengan racun, terdedah dengan kuman, bakteria sampai dunia lah ni kan. Macam-macam yang kita pegang dan sentuh, kita masuk mulut semua. Kita fikir siapa yang jaga perut kita selama ni? Siapa yang melindungi kita selama ni? Macam-macam benda kita sumbat masuk ni, kita tak tahu ni. Nah, kita pegang duit hari-hari, macam-macam kuman duk ada berpindah tangan ke tangan. Siapa yang duk jaga kita selama ni kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Penjagaan Allah secara senyap yang kita tak perasan dan kita tak syukurinya pun. Nah, apatah lagi tuan-tuan itu yang kita tak minta. Kalau kita minta, apatah lagi Allah akan bagi. Nah, kita minta dalam keadaan kita yakin Allah akan kabulkan. Tak kabul lagi pun ustaz, masa Allah akan berikan ikut kadar masa yang sesuai. Once dosa kita dah cukup di padam Allah, Allah akan bagi. Ataupun yang kita minta tu mungkin tak sesuai tunaikan sekarang, mungkin kelak akan dapat, tapi kita pasti akan dapat. Ya. Cuma kadang-kadang kita salah faham. Ya. Kita nak makanan sedap. Orang kata makanan sedap tu kena order chicken chop. Tapi Allah tahu hang tak sedap makan chicken chop, hang kena makan chicken grill. Ni contoh mudah lah ni. Maka dia pergi kedai, dia mengharapkan ada chicken chop. Dia minta chicken chop, tiba-tiba orang main tak chicken grill. Maka dia marah. Bila dia makan chicken grill, oh sedap. Itulah kesedapan sebenarnya. Dia bukan nak chicken chop, dia nak sedap. Allah tahu chicken chop tak sedap bagi dia, Allah bagi dia chicken grill. Ni contoh tuan-tuan, jangan bukan kata ada hadis chicken chop, chicken grill ni. Saya bagi contoh mudah. Tuan. Dia nak bahagia, dia minta kepada Allah kaya. Allah tak bagi dia kaya, Allah bagi dia rendah, pakat rendah sikit. Tapi cawangan jabat dekat dengan rumah mak dia. Hari-hari dia dapat tengok muka mak ayah dia, dia bahagia. Itu yang dia nak sebenarnya, bahagia. Bukan dia nak kaya, dia nak bahagia dapat tengok muka mak ayah dia. Allah bagi, tapi dia tak perasan. Dia ralik duk tunggu benda yang dia tak dapat. Dia lupa nak hitung benda yang telah dia dapat. Itu manusia. Ya, samalah saya pun. Kadang kita banyak duk fikir pasal benda yang telah pergi daripada kita. Kita jarang tengok benda yang duk mai kat kita. Ya, kita jarang tengok. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan diri tuan-tuan. Balik rumah. Ni tak betul lah bayang. Rumah tuan-tuan terbakar. Ni contoh, tak minta. Na'udzubillah. Semua habis. Habis tak tinggal apa dah. Habis buku terbakar, rak terbakar, semua terbakar, apa pun tak tinggal. Tetapi masuk dalam rumah tengok,
Duit simpan dalam peti 500,000 pun habis hangui. Pi buku-buku kerja semua habis hangui. Pi na'udzubillah tadi tak minta ni contoh. Pi tu anak bini semua habis hangui. Teriak. Apa pun tak ada, buku bank habis, IC semua habis, rumah pun habis, total loss. Masa tu tuan-tuan tinggal apa? Kita berkata habis, ya Allah, tak ada apa dah, ya Allah, habis. Allah ambil habis semua. Kita akan kata macam tu betul ya? Habis, mana ada apa dah? Satu pun tak tinggal, anak ada 4 orang, 4 orang untung. Allah, apa pun tak tinggal, kata-kata Allah, habis Allah, apa pun tak ada. Nampak manusia? Sebab mata dia akan tengok kat luar. Dia lupa, apa yang masih ada? Ada lagi. Dia ada lagi. Dia tengok benda yang tak ada, habis Allah ambil. Dia lupa benda yang Allah jaga. Dia masih ada. Sebab tu kata Buya Hamka, yang ada ini sudah harapan kita. Kita duk kalau hal lain, kita tak nampak hak kita kan. Allah bagi kita sudah nampak kerat semua dah elok. Kita tak nampak yang tu. Sebab tu kita kalau kita diuji oleh ujian hidup ini, kita tengok orang lagi susah daripada kita. Ya. Kita, saya selalu ulang ayat tu kan. Kita sakit kepala gerak, kita tengok orang yang kanser otak. Kita sakit lutut, kita tengok orang yang lumpuh. Kita tak tahu nak beri contoh apa. Kalau saya perut suka masuk angin, kerak masuk angin, makan macam-macam. Tak tahu aku silap makan kipas kecil dia pun. Silap sikit dia kembung, silap sikit kembung. Susah hati, dia fikir orang lain macam lagi teruk pada saya pun ada kan. Kita baru berangin, orang lain macam-macam. Baru kita rasa, ya Allah, betul hanya hidup ni, ya Allah kan. Manusia memang begitu sifat dia. Sama lah saya pun, no? Sebab tu saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, kok nakal saya aku beli album Sudirman, kan dia ada lirik kat belakang tu, kaset tu. Atas tu dia tulis kata-kata Sudir. Ada ayat tu yang dia kata, tak tahulah ayat tu sebelum dia mati ke apa kan. Dia kata, kalau manusia ini keluar sebentar, tengok di luar dan melihat malang yang bertimpa-timpa di bumi orang, nescaya dia akan merasakan betul hanya menjadi diri ini, dia kata. Masa tu saya sekolah Allah, saya tak faham kenapa dia suruh kita pergi keluar tengok malang di negeri orang. Bila saya besar baru saya faham betul lah kan. Kalau kita tengok kesusahan yang bertimpa-timpa dekat orang, baru kita sedar betapa beruntungnya diri kita ini. Ya. Kita dapat anak teriak tak berhenti tengah malam, kita sedih, tak larat, letih. Kita compare dengan kawan, kawan kita anak dia tidur awal, anak kita sampai pukul 4 pagi tak lena. Kita lupa ada orang dapat anak tak telak suara. Dia dah. Betapa dia nak dengar tangisan anak dia tu tapi tak dengar. No? Oh, manusia. Allahu Akbar. Baik. Maka tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan kegelapan dan Allah selamatkan dia daripada kegelapan itu. Dan Allah keluarkan Nabi Yunus AS daripada kegelapan dan duka cita dia tersebut. Hal ini diberkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para ahli sunan yang lain. Ibnu Abbas berkata bahawa, wahai anak muda, ni hadis ni, maukah kamu okey macam ni. Ada satu hadis Musnad Ahmad juga kata dalam Ibnu Katsir dan juga para sahibus sunan, para sunan yang lain juga riwayat. Dalam, kalau tuan-tuan dalam surau ni ada kitab pengajian bulanan Riyadhus Salihin, ada juga hadis tu Imam Nawawi masukkan. Yang kata Ibnu Abbas cerita satu hari dia berjalan di belakang Nabi. Lepas tu Nabi kalih kat dia, Nabi kata, ya ghulam inni yu'allimuka kalimatin. Nabi kalih kepada dia, Nabi kata, wahai anak kecil, wahai anakku, wahai anak kecil. Abdullah bin Abbas ni dia sepupu Nabi. Sebab Abbas bapa saudara Nabi, tapi dia kecil. Abdullah bin Abbas kecil, dia budak. Sebab tu Nabi panggil ya ghulam. Bermaksud apa tuan-tuan? Nabi ambil berat pasal budak. Tuan-tuan tengok, kita ada anak kecil kan, kita tengok apa yang Nabi ajak kat budak kecil. Ibn Abbas kecil macam ni, dia kanak-kanak. Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Kalimatin dia kali ikut apa namanya, i'rab dia di kasrah sebab dia jamak muannas salim. Tapi kalimatin dia masuk di kasrah. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajak dengan satu kalimat. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kata Nabi, ihfazillah yahfazuka. Hang jaga Allah, Allah akan jaga. Jaga Allah bererti apa? Bererti menjaga agama ini. Allah tak perlu dijaga oleh kita. Allah tak berkehendak kepada makhluk. Allah tak memerlukan makhluk. Qiyamuhu binafsih. Allah tak berkehendak kepada kita pun.
Kita yang berkehendak pada Allah. Ni kalau buka persoalan perbincangan ni, dia panjang lagi lah tuan-tuan, boleh tak? Dia bincang tentang takluk, tentang ta'aluqat, dia kata panjang, benda tu panjang, saya sampai keluar tak pandai Dan saya ingat tak ada orang pandai kot zaman ni. Kalau dalam kalangan kita, orang kata yang ni bukan ilmu orang awam. Kita semua orang awam. Saya pun orang awam. Kita bukan orang awam belaka, panjang. Tapi kita faham bahasa mudah. Fazillah, hang jaga Allah bermaksud jaga agama ini, jaga diri kita, ikut panduan yang Allah telah berikan, ikut syariat, jangan langgar halal haram. Itu maksudnya. Tak payah pergi bincang dalam lagi lah, jaga macam mana. Sebab orang tuan-tuan, kalau dia buka perbincangan tu, dulu ahli falsafah suka buka perbincangan tu, dia jadi meleret. Dia jadi meleret lah. Kalau Allah marah itu bagaimana? Marah kan dia ada emosi, marah. Kalau Allah gembira tu macam mana? Saya ingat tak payah kot. Dengan zaman sekarang ni saya ingat tak payah. Kecuali kalau ada orang buka pintu tu, perlukan jawapan dah ada dah ulama dulu buat. Kita buat keluar balik khazanah tu. Kalau tak perlu, kita jangan buka. Pasal nanti dia akan buka kepada pintu-pintu perbincangan yang sangat dalam dan seni, yang akhirnya semua orang akan berhayal dan hanyut dan dia akan bercakap dalam putaran itu yang hebatnya bahasa dia. Kemas tak ni, tak faham dia cakap. Tak faham bukan kemas, tak kemas tu kan. Tapi jadi juga tu. Perbincangan telah berjangkit ratusan tahun dulu. Saya tak mau ulang lah benda ni, tapi saya nak kata bagaimana benda ni telah menjadi satu menjadi most of the time spent by Muslim masa tu untuk bincang benda ni, sampai kita tak ada invention benda lain masa tu. Tapi lepas tu okey dah lah kan. Banyak tuan-tuan kalau kita nak buka cerita tentang sifat kalam. Kalam ni bagaimana, qadim bagaimana. Memang qadim Allah kekal. Qadim bapa. Banyak cerita tu panjang lah. Bukan saya nak merendahkan mana-mana sebab kita ulama dulu dah buat kerja depa. Depa tulis tu pun sebab ada orang persoalkan, so depa jawab. Bukan salah depa. Dia bukan salah depa. Depa buat itu pun sebab depa jawab serangan-serangan orang falsafah. Depa jawab. Bukan depa saja nak reka. Cuma saya kata dalam konteks sekarang ni, bila orang dah faham, mungkin kita perlu kepada perguruan yang betul. Tak boleh kita mencakap di media sosial, tulis dekat TikTok yang seminit dua, yang akhirnya dia akan jadi polemik, jadi fitnah. Itu yang keluar seorang dua yang kata Tuhan itu macam aura tu, saya tengok kan. Siapa kata dulu ni kan? Saya membayangkan Tuhan itu macam dan jadi itu akhirnya. Persoalan bab ketuhanan ini persoalan yang sangat dalam dan seni. Dia banyak tak tahu saya nak buat susah lah. Semua ini. Fazillah, jaga Allah. Allah jaga kamu. Simple. As simple as that. Jaga Allah bermaksud jaga agama ni. Allah tak perlukan kita. Bukan jaga Allah. Allah tak perlukan kita. Kita jaga agama ni. Jaga diri kita. Maksudnya itu. Maka Allah akan jaga kita. Fazillah, jaga Allah. Jaga Allah. Dan kata Nabi, kamu akan saksikan Allah akan melindungi kamu. Dan kata Nabi, wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, seluruh umat ini kalau dia berhimpun satu dunia hanya semata-mata nak memberi manfaat kepada kamu, kalau Allah tak izinkan, dia tidak akan berlaku, kata Nabi. Wa'lam idza ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan ketahuilah, kalau seluruh dunia ini berkumpul, segala kepakaran yang ada berhimpun semata-mata hendak memudaratkan kamu, kalau Allah tak izin, dia tidak akan berlaku, kata Nabi. Hadis ini rufi'an aqlam ila akhir hadis. Hadis ini Nabi ajak kepada siapa? Ya ghulam, Ibnu Abbas, wahai anak kecil. Jadi itulah yang kita kena ajak kepada anak-anak kita ni, tentang akidah, tentang kekuasaan Allah, tentang keyakinan dia bahawasanya hang jaga agama ni, hang jaga Allah, Allah pasti akan jaga hang. Seluruh alam ini kalau Allah tak izin, dia pun tak mampu memudaratkan hamba. Dan seluruh alam ini kalau Allah tak izin, mereka tak mampu untuk memberi manfaat kepada hamba. Kita ada satu sakit teruk, kita kaya, kita jutawan dunia, kita keturunan dia raja misalnya, kita ada satu sakit yang sangat parah, kita pergi rawat di hospital di Jerman, di UAE, di Korea, di mana, di Iran. Kalau Allah tak izin sembuh, tak sembuh kita.
Ya. Kalau seluruh kepakaran itu berimpun untuk memberi manfaat kepada kita, kalau Allah kata no, maka no. Ya. Itu makna Nabi. Itu yang kita nak kena install ke anak-anak kita yang peringkat kecil ni. Ya. Saya kecil bagi dia faham tu dulu. Akidah. Ya. Dan akidah nak ajar anak-anak bukanlah sesukan kita belajar akidah zaman orang tua ni. Ya. Bagi dia faham Allah itu satu. Esa, Allah sayang kamu, Allah tak suka kamu buat macam ni, Allah melindungi kamu. Bagi dia faham tu cukup. Ya. Bagi dia faham itu cukup. Dulu saya cerita, saya tulis skrip di TV Al-Hijrah, telemovie. Tajuk dia Surat Untuk Dia. Sampai sekarang masih ada, kalau tuan-tuan cari di YouTube masih ada. Saya yang tulis skrip tu dan cerita tu. Saya gambarkan cerita tu, budak kecil dia faham Allah macam mana. Tapi salahlah pemahaman dia tu, tapi cara budak kecil faham. Dia cari Allah merata. Masa tu dalam gambar tu saya buatlah mak depa sakit. Bila mak depa sakit, orang duk main ziarah mak depa, duk bagi duit kat depa, kata tak apa, nanti Allah tolong. Tak apa, Allah dengar. Tak apa, Allah tolong. Depa baru 4 tahun. Jadi depa kata mana ni orang kampung tu kata Allah tolong, Allah tolong. Mak depa ni pula janda, ayah meninggal dah. Tak ada siapa duk ajak depa agama. Depa faham Allah tolong macam mana Allah tolong, tak main-main pun. Aku tanya, pergi tanya orang. Kami nak cari Allah. Orang kampung, typical answer dia kata, cari Allah bukan kat sini, pergi masjid lah. Dia pun pergi masjid. Lepas bagi salam seorang-seorang. Tanya abang dah, dia dua beradik. Abang, mana satu Allah? Tanya. Kan? Saya buat skrip lah kan. Masa lepas tu, tak ada semua muka, tak ada macam Allah apa dia kata kan. Tak ada muka kemas pun, dia pun duduk tunggu kuliah. Kebetulan malam tu kuliah ustaz mengajak tajuk tentang Qiyamul Lail kan. Yanzil, rahmat Allah turun. Tapi hadis sebut Allah turun kan. Tapi kita takwil lah rahmat Allah turun kan. Tapi matan hadis tu kata Allah turun sepertiga malam. Bukanlah ni lah pukul 8.30 balik rumah. 3 pagi dia berkunci jam bangkit. Culuh mana dia Allah. Masa skrip saya tu nak release, dia jadi polemik lah, isu. Saya kena tuduhan juga lah. Tapi dia viral lah pasal dia dalamannya. Dia perbincangan dalaman dengan produksi, dengan channel TV masa tu. Tapi masa tu saya muda pula, saya student masa tu. Saya baru duduk belajar UAE. Kena hampir nak gam lah. Hampir tak jadi dah gambar tu. Padahal dah shoot dah. Tuan-tuan balik tengok YouTube. Gambar tu tak seronok sangat. Sebab itu telemovie pertama saya. Tak seronok sangat saya mengaku. Tapi pengajaran dia banyak. Ada saya buat kawan dia tu seorang duduk kat tepi tingkap. Dia lah pelata. Dia lah cerita kat kawan-kawan ni, hang pergi cari Allah kat sini, cari Allah ni. Aku kenal member kau ramai. Padahal dia tak pergi mana pun, dia duduk kat tingkap tu ya. Tu saya perli orang lah. Kadang orang cakap pandai. Dia duduk kod Windows je lah, tak pergi mana pun. Dalam skrip saya tu saya buat lah, dia duduk kat tingkap. Cakap pandai. Tapi dia tak pergi mana pun. Kampung dia pas sebelah pantai. Dia tak tahu ada pantai kat kampung dia. Budak kat tingkap tu. Pasal apa? Pasal dia cuma bercakap dekat tingkap dia. Dia saya sindiran lah. Baik. Hampir tak jadi dah gambar tu. Sampai satu tahap, masa tu bukan publisher, production lah, production house masa tu, owner dia Ashraf Muslim, Abang Ashraf ni. Dia kata, "Nazri ada cara tak?" Sebab kita tak hina orang, kita tak hina Allah. Cuma kita nak bagi tahu budak-budak 4 tahun, 3 tahun ni dia tak faham. Itu perjuangan saya dalam skrip tu. Maka saya kata tak apa. Kebetulan saya masih belajar, saya memang degree counselling masa tu. Saya punya masters baru hadis, degree saya counselling. Maka lecturer saya masih ramai, pakar-pakar belakang. Saya bawa skrip, saya jumpa dengan lecturer saya, profesor. Saya tunjuk skrip, saya kata, ada pandangan psikologi dalam bab ni? Dia kata, ada. Dia kata, memang budak-budak ni memahami agama ikut umur. Jadi, budak kecil ni dia bukan hina Tuhan. Cuma dia faham Tuhan macam tu. Jadi, penulis skrip ni tidaklah menghina Tuhan. Cuma nak beritahu kat orang dewasa yang budak-budak faham macam tu. Jangan tekan dia faham macam kita. Sebab tu Nabi ajak Ibnu Abbas macam ni. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Simple. Ketahuilah seluruh dunia taklim macam tu. Maka alhamdulillah dengan job profesor saya tu tunjuk kat TV Hijrah, okey boleh lepas. Masuklah TV. Tapi alhamdulillah zaman tu bukan zaman viral. Tak ada orang nak kecam saya kan. Kalau orang korek balik saya kena gemak tu. Tapi kalau orang ambil sekerat lah, kalau orang ambil full tu orang faham. Ya, contoh pasal skrip 3 minit lagi. Tapi hadis ni lah, saya berkata hadis ni. Baik. Maka yakinlah kalau seluruh dunia berhimpun nak binasakan kamu, kata Nabi, kalau Allah tak izin, tak mampu. Dan kata Nabi lah hadis tadi, rufi'atil aqlam, qalam telah diangkat. Orang bincang pula, qalam ni qadim kata pun tidak. Orang bincang itu pula dah.
Panjanglah, saya tak mau pergi yang tu, semua saya nak beritahu. Tak payah, saya tak mau beritahu. Baik, sambunglah. Ya. Dah pasal ni ramai budak muda suka mesej tanya macam tu. Suka sangat tanya macam tu. Kadang-kadang saya kata tak usah tanya hal benda-benda macam ni kan. Duk seronok sembang benda-benda yang tinggi, yang hanyut, yang saya kadang dengar pun takut. Ya, bincang tentang sifat kalam Allah tu bagaimana, kan? Bila Allah bercakap, ada suara ke ada saut. Saut memang ada, dalam akidah ada bincang bab tu. Ada saut. Suara, adakah suara Allah itu Allah juga ataupun sifat yang ditempelkan pada Allah? Mu'tazilah dia tak bincang macam tu. Mu'tazilah dia kata sifatun qa'imatun bizat. Dia ada kaedah dia. Ya. Tapi benda tu jadi polemik besar. Saya tak sangka benda tu tutup. Tiba-tiba hari ni ramai orang mesej saya tanya macam tu. Saya kata pasal apa ni? Rupanya mungkin dekat media sosial ke ada orang duk bincang bab ni kot. Ya. Bicara tentang Allah wujud. Wujud itu adakah Allah juga ataupun bukan Allah? Apa dia nak apa ni? Susah hati saya. Dan yang tanya tu bukan yang main kuliah ni dah, yang main kaki duk dengar YouTube, kaki duk tengok TikTok. Susah hati saya. Bukan saya nak merendahkan orang, tapi saya ingat tinggalkan dulu sebentar. Pi fardu ain. Belajar yang nak sembahyang apa semua ni dulu. Yang tu. Itu utama dia. Cukup Allah Esa. Laisa kamitslihi syai'un. Unless kalau ada keperluan untuk kita pi. Macam atheist tanya ke, orang bukan Islam protes tikai ke, boleh. Bukan kita tutup tu pustaka ilmu itu. Baik, sambung nah. Okey, satu lagi. Lepas Nabi Yunus telah dikeluarkan oleh Allah daripada perut ikan tu, tinggal 10 minit tu. Dalam tafsir sebut kan, lepas dia keluar daripada perut ikan itu, meanwhile, masa dia tengah duk kena hukuman itu dalam perut ikan, duduk berzikir, bersujud pada Allah. Meanwhile, masa tu umat dia sedang terima amaran itu. Pokok hujan naik gelap apa semua tu. Kan? Masa tu lah depa bertaubat pada Allah. Saya ingat saya tengok sana tuan-tuan, banyak lagi tak? Kalau banyak lagi kita pergi bulan depan. Kalau tak banyak dah, saya ingat sampai mana ni? Selai lah. Saya ingat saya tutup terus lah. Ya? Allah menyuruh ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus ke satu tempat tepi pantai yang gersang. Ya, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dari Yunus dari Ibn Wahab. Ya, baik. Saya ingat yang ni saya kena cerita bulan depan. Walaupun dia pendek, tapi dia banyak intisari dia. Sayang kena senap cepat yang ni. Lagan bulan depan lah. Dia pendek lah, dia selai 1-2 muka surat. Tapi saya tengok ni intisari dia sedap. Yang sayang sangat kalau saya nak berdarah. Dia rugi lah kita nak belajar elok kan. Saya simpan yang ni. Cuma sebagai penutup, Allah sebut dalam Quran, ya? Surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah, man amila salihan, barang siapa yang buat baik dalam keadaan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun, ya, kata Allah, siapa yang buat baik dalam kalangan lelaki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Saya tutup yang tu, ya? Surah An-Nahl. Ingat betul ayat ni, kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, amalan yang baik dalam kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan ensure that, Allah akan pastikan kehidupan dia itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Pegang yang tu tuan-tuan. Kata Allah, kita buat amal, buat kerja elok, buat amalan baik-baik, buat baik dengan Allah, buat baik dengan orang, Allah akan jamin kehidupan dia itu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Betul janji Allah, tuan-tuan. Kita buat baik dengan orang, tak kacau orang, tak tambah musuh, tak dengki kena dengan orang, tak kata orang, Allah akan pastikan semua sudah hidup kita ni. Kalau orang buat nanya ikut kat kita, jangan takut, ada balasan yang indah kat kita di hari akhirat. Wallahu taala alam, tuan-tuan. Bulan depan kita sambung masa Nabi Yunus dalam ikan tu, proses nak keluar tu, kemudian apa jadi kat kaum dia.
Meanwhile, sin satu lagi kat sana tu apa jadi? Kemudian kita habislah cerita ni. Nah, 2 muka surat saja. Tapi sayang nak percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum